العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا حجم ولا جسم ولا جسة ولا جسد له تنزه ربنا عن القعود والجلوس والانفصال والاتصال لأنه ليس كمثله شيء أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد الحمد لله. Sekali lagi pada malam ini kita diberikan ruangan dan kesempatan untuk kita sama-sama berkumpul kembali dalam Dewan Solat Masjid Bandar Baru Sungai Buloh ini, yang mana insya-Allah pada malam ini nak saya bincangkan bersangkutan dengan bab yang disebut sebagai memahami makna dua kalimah syahadah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam kitab yang kita biasa gunakan, Mukhtasar Abdullah Al-Harari, yang mana biasanya kita jumpa pada waktu subuh lah, subuh Ahad ketiga. Tapi untuk bulan ni, hari tu ni saya ada urusan sikit yang tidak dapat saya elakkan, maka saya paksa tunda. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, qala al-muallif rahimahullahu taala, di mana yang disebut dalam kitabnya Mukhtasar Abdullah Al-Harari, wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa a'tarifu bilisani an la ma'buda bihaqqin illallah الواحد الأحد الأول القديم الحي القيوم الدائم الخالق الرازق العالم القدير الفعال لما يريد ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن الذي لا حول ولا قوة إلا به الموصوف بكل كمال يليق به المنزه عن كل نقص في حقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Surah Asy-Syura ayat 9. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata muallif rahimahullahu taala, dan makna asyhadu an la ilaha illallah, wa makna asyhadu an la ilaha illallah, dan makna asyhadu an la ilaha illallah. Jadi apa yang kita bincangkan pada malam ini adalah bersangkutan dengan makna kalimah syahadah yang pertama, yang mana kita ada dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebutkan kepada dua, bahagi kepada dua sekejap. Bukan kata kena asing-asing tak, cuma dia nak bincang satu-satu. Bincang dulu makna kalimah syahadah yang pertama sebelum pada kita masuk makna kalimah syahadah yang kedua. Katanya, dan makna asyhadu an la ilaha illallah, banyak orang faham tak? Asyhadu an la ilaha illallah maksudnya aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ini asal lah, asal. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, bila kita bicarakan mengenai asyhadu an la ilaha illallah ataupun mana-mana yang bersangkutan, tak kiralah dalam dua kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat dan bagai lagi, setiap perkara dia ada yang tersurat dan tersirat. Itu kita maklum. Bila kita bicarakan yang tersurat, benda yang nampak secara direct. Bila kita bicarakan yang tersirat, perkara yang kita kadang-kadang tak nampak tapi perlu belajar. Contohnya, kita hurai sikit. Makna selawat. Kita selawat
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keselamatan dan kemuliaan kepada penghulu kami Muhammad. Ada orang yang memahami daripada sudut makna ni. Ini betul lah, ini maksud yang tersurat. Terjemah bahasa Melayu macam tu lah lebih kurangnya. Jadi orang tengok, dia kata kita nak kena doa kat Nabi buat apa? Nabi dah confirm dah syurga. Sebab dia nampak tu yang tersurat. Yang dihuraikan oleh sebahagian ulama, dia kata siapa hak tak selawat kepada Nabi SAW, orang ni kedekut. Apa kata kedekut? Okay, kami tak mau selawat sebab kami dah, Nabi dah confirm dengan syurga. Sebab dia melihat yang tersurat, dia tidak melihat kepada yang tersirat. Yang mana yang tersirat itu maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemuliaan dan keselamatan kepada Nabi kami Muhammad dengan cara, ada dengan cara tu yang tersiratnya, dengan cara menjauhkan Nabi daripada perkara yang ditakutinya berlaku ke atas umatnya. Itu maksud selawat tu. Bila kita kata di situ dalam doa tu, dalam selawat kepada Nabi SAW, dengan cara menjauhkan Nabi daripada perkara yang ditakutinya berlaku ke atas umatnya, maka kaedah dia Allah Ta'ala nak menjauhkan Nabi daripada perkara yang ditakut berlaku ke atas umatnya adalah dengan cara menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW daripada perkara-perkara yang mereka takut, daripada perkara-perkara yang Nabi tak nak berlaku pada umatnya. Di antaranya Nabi tak nak umatnya sesat beramai-ramai. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la tajtami ummati ala dhalal, tak mungkin umatku akan bersepakat dalam melakukan kesesatan. Sebab Nabi yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahawasanya umatnya tidak akan sesat beramai-ramai. Kalau nak sesat tu kelompok kecil. Lepas tu bila bicara dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah 2-3 hari lepas khutbah berkaitan dengan banteras ajaran sesat di peringkat negeri Selangor, wilayah lain, dia bicarakan mengenai ajaran-ajaran sesat daripada hadis Nabi yang mana Nabi beritahu bahawasanya umatnya terbahagi kepada 73. Jadi 73 kulluhum finnar, 72 lapi neraka, satu yang selamat. Yang mana mereka itu disebut sebagai al-jamaah, yang mana mereka itu ketika mana ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jamaah ni benda apa? Jamaah ni siapa? Maka Nabi SAW menjawab, hum sawadul a'zam min ummati, mereka golongan paling ramai daripada kalangan umatku. Jadi 1 banding dengan 72 lagi, semua 73, 1 dalam syurga, hak lain semua lapi neraka. 1 banding dengan 72, 1 tu lagi ramai daripada 72. Itu yang Nabi SAW sebut, hum sawadul a'zam min ummati. Al-jamaah itu adalah golongan yang paling ramai daripada umat aku. 72 cannot be challenge lah, tak boleh challenge dengan hak 1 walaupun dia 72. Sebab kelompoknya kelompok yang kecil banding dengan 1. Kita tengok dalam huraian dalam khutbah itu, dia cerita satu-satu kan, ada sampai berapa permasalahan yang bersangkutan dalam bab akidah berlaku. Di antaranya mereka yang mengaku ada Nabi selepas daripada Nabi Muhammad SAW, mereka yang beriktikad mengenai ketuhanan, menasabkan, menyandarkan kepada Allah perkara yang tidak layak, mengatakan Allah bertangan, mengatakan Allah bertelinga, berkaki dan berbagai lagi lah yang dimaksudkan. Tapi adakah golongan ini ramai? Tak, walaupun dia satu kelompok, walaupun dia ada kelompok-kelompok yang dipecahkan kepada pecahan-pecahan yang lain. Syiah ramai-ramai dia daripada kelompok tu, di antaranya disebut sebagai 20 daripadanya adalah Syiah. Tapi Syiah tak dapat menandingi banyaknya ataupun jumlah ahli sunnah wal jamaah yang merangkumi keseluruhannya, majoriti daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada perbincangan dan makna asyhadu an la ilaha illallah. Tersurat, ya, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah,
Tapi yang tersirat yang nak kita bincangkan, apa maksud dia? Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah, a'lamu, aku tahu, wa a'taqidu, dan aku i'tiqadkan, biqalbi, dengan hatiku, wa a'tarifu bilisani, dan aku mengiktiraf dengan lidahku, alla ma'budu bihaqqin illallah, bahawasanya tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Itu kita fokus kat sini dulu. Bila kita cerita asyhadu an la ilaha illallah, aku tahu dan aku i'tiqad serta aku iktiraf bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Hari ini ada orang yang menuturkan kalimah la ilaha illallah biasa, kalimah biasa tuan-tuan. Kalimah la ilaha illallah ni dah jadi satu ayat yang biasa orang sebut. Ada yang bukan Islam sebut, sebab dia dah biasa, dia dah pandai. Ada orang yang non-Muslim dalam konteks negara Malaysia, dia boleh baca ayat Quran sebab dia tahu ayat Quran. Daripada kalangan pemimpin-pemimpin kita dengar kan, tu timbul isu, bolehkah mereka baca ayat Quran? Mereka kadang-kadang mereka hafal ayat Quran demi politik lah, demi nak mencari undi. Hak bukan Islam. Dia orang kadang-kadang tanya bab hukum, kita jangan cerita bab hukum, kita nak cerita sekarang apa yang termaktub di situ. Dia baca ayat Quran, dia tidak memahami. Kalau dia faham pun sekadar terjemah, sebab dia baca Quran terjemahan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia baca sekadar untuk nak melepaskan diri. Dan ada sebahagiannya mungkin baca kerana nak ambil hati. Ada sebahagiannya baca kerana dah terbiasa. Saya kawasan belah saya, di belah Kedah kan, orang Cina yang bukan Islam biasa sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah ni biasa. Banyak kita dengar la ilaha illallah, hang ke aku ni siapa? Dahsyat. Kalau kita ikut la ilaha illallah tu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, oi dia ni Islam dah ni. Hanya tak Islam. Tuan-tuan pergi kat kawasan tabligh di Seri Petaling. Saya turun sekali dekat sana saja, pergi jalan Seri Petaling tabligh tu. Saya turun LRT ke apa, saya tak ingat dah, lama dah, cerita lama. Sekitar, saya rasa sekitar 10 tahun mungkin berlalu lah. Sekitar 2006, 2007 dulu. Saya turun di LRT tu, LRT yang Seri Petaling punya kan. Lepas tu naik teksi nak pergi ke Masjid Seri Petaling tu, tempat yang jemaah tabligh. Yang bawa teksi saya Cina. Ini cerita pengalaman. Saya naik dengan seorang sahabat mu'alaf. Masa naik tu, kita pun sembang-sembang dengan dia. Dia boleh baca Fatihah, dia boleh mengucap, sampai kepada akhirnya bila kami sampai di Seri Petaling tu, kawan saya bayar, dia boleh jawab syukur alhamdulillah. Dahsyat. Bila tanya-tanya tak Islam, sebab dia duduk kawasan tu, jadi dia biasa dengan orang jemaah tabligh. Itu biasa, walaupun dia menuturkan. Dan saya sekali baru-baru ni, hujung bulan 9 September, saya ingat lagi, saya dijemput oleh sekumpulan daripada sahabat-sahabat, jemput, ajak pergi buat street dakwah jalanan di KLCC dan Chowki pada satu malam. Kita ikutlah nak ambil ilmu mereka. Saya ingat apa yang ditanya malam tu, saya tak boleh jawab. Walaupun kita belajar, tapi kita tak boleh nak jawab. Sebab orang yang bukan Islam tanya. Kalau kita jawab ayat Quran, dia bukan faham. Apa dia tanya kepada saya? Kristian Cina. Dia tanya dalam Islam. Pasal kita mula-mula kita pergi bincang ni, dalam dakwah kita ni, kita tak boleh lagi ajak musuh Islam tu, kita nak cuba bincang. Adakah kamu tahu bahawasanya dalam perlembagaan Malaysia ini termaktub dalam rukun negara kita kepercayaan kepada Tuhan? Dia kata, ya betul, memang rukun negara kita kepercayaan kepada Tuhan, bukan disebut percayaan kepada Allah, percayaan kepada Tuhan. Jadi maksudnya kepercayaan kepada Tuhan ni penting. Kita nak tolak etis dulu yang tak nak Tuhan ni. Dia Kristian, okey lah, dia terima, dia kata ya betul kepercayaan kepada Tuhan, cuma dia percaya cara dia lah. Okey, kita ambil soalan, kita sembang tu.
Betul tak semua agama ajak kepada kebaikan? Dia kata ya, Kristian pun ajak kepada kebaikan, Islam pun ajak. Okey, dia setuju dengan benda yang sama. Sampailah kita cerita satu-satu. Last kali kita tanya dia, kan? Kalau ada soalan-soalan yang berkaitan dengan Islam, yang kamu nak faham mengenai Islam, rupanya mereka banyak, bukan dia je, ramai yang nak memahami Islam. Bahkan sebahagian daripada orang Islam, bila kita pergi sembang yang Islam ni, tanya-tanya Islam, okey, tak sembang, dia cerita banyak benda yang dia tidak memahami daripada sudut Islam. Kawasan KLCC. Tapi saya ingat yang persoalan Cina ni tanya, Kristian ni, dia tanya, kalau saya tak masuk Islam, dia tak mau masuk Islam, tapi saya nak buat macam orang Islam sebab saya seronok semayang, puasa, pergi haji. Dia nak buat macam orang Islam, cumanya dia tak mau masuk Islam saja. Boleh kan tak boleh? Kita kata boleh, tapi you pahala tak ada lah. Pahala tak ada lah, sebab bukan Islam. Dalam Quran confirm dah, maklum ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karumadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif. Sungguhnya orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang kafir lah, maka amalan mereka seumpama abu yang ditiup oleh angin pada hari berangin kencang. Tak ada apa-apa, nak buat-buat tapi penat sajalah, kan? Jadi dia kata kalau macam tu Islam tidak adil. Sebab dia kata dalam Kristian kami, you tak masuk Kristian pun, kalau you buat baik tetap you dapat syurga. Islam kena masuk Islam baru dapat syurga. Tak adil lah. Jenuh nak jawab tuan. Lepas tu saya kata, saya serinda, yalah kita dalam Quran kata macam tu, kan? Kita nak dakwah, nak pergi sampai tak mana, sebab dalam Quran dah sebut macam tu. Tak boleh kita kata dah, you tetap masuk syurga. Tak ada lah. Dalam hukum kata begitu. Tapi ada seorang sahabat ni, dia dalam bidang dakwah, dia duduk dalam bidang dakwah, kita tidak berada dalam bidang dakwah, jadi kita tak pandai benda macam ni. Kita tak hukum ya. Dia kata sekejap-kejap kita bincang, dia cerita. Dia kata you masuk universiti, daftar masuk satu universiti, kan? Saya duduk tengok, rupanya ada jawapan bagaimana mereka menjawab orang dakwah. Dia kata you masuk universiti dengan seorang kawan you masuk universiti, you daftar register dengan universiti, tapi kawan you tak register dengan universiti. Tak register lah, maksudnya tak daftar sebagai pelajar. Tapi kelas universiti kita maklum, pensyarah bukan kenal pun, masuk ya, sains-sains lah, ambil attendance yang masuk lah. Habis pada kelas, pensyarah pun bagi kertas soalan semua sekali, semua pakat jawab soalan. You pun jawab, kawan you pun jawab, kan? Last sekali habis kelas, dah dapat markah, you dapat sijil, kawan you tak dapat sijil. Adil ke tak adil? Dia kata adil lah. Pasal apa adil pula? Dia dah masuk kelas, dia dah jawab periksa. Sebab dia tak register mah. Cina punya jawapan, sebab dia tak register mah. Macam tu dengan Islam. Hang buat terang mana pun, hang tak register masuk Islam, jadi tak mungkin lah hang boleh dapat. Saya kata macam tu jawapan dia. Kita tak nampak tu, kita nampak ayat Quran kata, kan? Jadi baru dia fikir, betul juga. Jadi begitulah dalam permasalahan tersurat dan tersirat ni. Banyak orang yang ucap la ilaha illallah biasa, tapi dia tak faham la ilaha illallah tu benda apa. Sebab dia terbiasa dengar orang Islam lain bila terkejut la ilaha illallah, dia pun la ilaha illallah, dia jadi biasa. Macam orang melatah lah. Melatah ni dia bukan asal, biasanya kebanyakannya dia tiru orang dulu, lain kali dia jadi kebiasaan, lain kali dia pun jadi melatah tu. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam pengucapan dua kalimah syahadah, pertama kena tahu sebab apa kalimah itu dituturkan. Dan orang Islam ni maklum kebanyakannya tahu sebab apa kalimah syahadah itu dituturkan. Yang kedua, dia kena ada aqtaqidu, beriktikad dengannya. Kalau tahu saja tak jadi, kalau tidak meyakininya, seperti mana yang berlaku kepada Yahudi. Orang Yahudi ni Allah Ta'ala cerita mengenai mereka.
a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yakni Yahudi kenal Muhammad seumpama mereka mengenali anak-anak mereka. Kenal Nabi Muhammad itu betul. Sebab tu sebahagian daripada ilmuwan alim Yahudi, mereka beriman dengan Nabi SAW. Mereka terima sebab dalam kitab mereka yang lama, Injil dan sebagainya yang mereka baca, memang menunjukkan mengenai kebenaran Nabi Muhammad. Mereka beriman. Tapi ada sebahagian tak mau, sebab dia tak boleh nak terima Nabi Muhammad itu bukan daripada bangsa Israel. Walaupun dia tahu tanpa i'tiqad tak jadi. Jadi kena ada yang keduanya, iaitu i'tiqad dengan apa yang dituturkannya. Dan yang ketiga, apabila tahu dan i'tiqad mesti juga ada pengiktirafan. Kadang-kadang i'tiraf, dia iktiraf ya, macam hak tadi ya, sebut la ilaha illallah, i'tiraf ada dengan lidah sebut, tapi hati tak yakin, tak nak. Ada pula yang kadang-kadang mungkin i'tiqad ataupun tahu tapi dia tidak mengiktiraf, seumpama Abu Talib, anak ayah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Insan yang Nabi sayang lah, bapa saudara dia yang menjaganya sejak kecil. Tapi tak boleh nak kata apa, Nabi kata tak boleh nak selamat bapa saudara aku ni sebab dia tidak Islam. Walaupun dia bantu, walaupun dia jaga Nabi SAW daripada kecil, tapi kerana dia tidak mengiktiraf, dia tidak masuk Islam dengan menuturkan dua kalimah syahadah. Jadi ketiga-tiga kalimah ni kena ada, tahu, i'tiqad dan i'tiraf. Dan sebab itulah kalimah asyhadu an la ilaha illallah adalah kalimah yang paling sempurna banding hak lain. Orang nak masuk Islam tak semestinya ucap asyhadu an la ilaha illallah, boleh ucap yang lain. Contohnya dia kata la rabba illallah, maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah juga. Contohnya dia kata dalam bahasa Melayu tiada Tuhan melainkan Allah, boleh orang nak masuk Islam. Tidak semestinya sebut full asyhadu an la ilaha illallah, tak semestinya. Ataupun dia bawa benda yang sama, Abul Qasim Rasulullah, Nabi SAW di antara nama gelaran dia, kunyah dia adalah Abul Qasim. Lepas tu kalau tuan-tuan dengar lagu-lagu Arab dia sebut Abul Qasim, itu dia cerita Nabi SAW tu di antara gelaran kunyah dia. Jadi boleh ke kadang-kadang orang dia nak sebut Muhammad tu tak erti, Muha dan sebagainya lagi lah, ha tak boleh nak sebut elok. Boleh juga kita ajar dia sebut Abul Qasim Rasulullah daripada sudut hukum-hukum untuk masuk Islam. Tapi kalimah asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah ni paling lengkap kerana dia ada kalimah asyhadu tadi, yang mana asyhadu itu merangkumi tiga perkara tadi, tahu, i'tiqad dan i'tiraf. Tiga benda. Allah ma'budu bihaqqin illallah, bahawasanya tiada yang berhak disembah melainkan Allah, yang mana Allah Ta'ala itu al-wahid al-ahad. Sambung lagi, Allah Ta'ala itu bersifat dengan al-wahidul ahad. Wahid adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahad juga di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahid kata akar bagi wahdaniyah. Kita buka bahasa lama, dalam kitab-kitab lama dia sebut wahdaniyah, Esa, tunggal, tapi dia tak sebut satu. Sedangkan wahdaniyah itu mari daripada kalimah wahid, kan? Wahada, wahidun satu, isnani dua. Kitab lama tok guru sebut wahid ataupun wahdaniyah Esa, tunggal, tiada dua padanya. Dia tak sebut satu. Rasa-rasanya kita tak dengar tok guru sebut satu pada Allah Ta'ala. Yang dia sebut tiada dua padanya ataupun Esa tunggal sebagainya. Kenapa tak sebut satu? Kenapa sebut tiada dua padanya? Itu yang jadi masalah dia tu, perbahasannya. Maka sebahagian orang pada hari ini dia kata payah kitab lama, dah bukan dua satu lah senang. Kenapa nak bubuh tiada dua padanya? Sebab tok guru dulu dia lain sikit pembacaan dia melihat kepada bahaya pemahaman di kalangan masyarakat.
Sebab tu dia kata tiada dua padanya, ataupun Esa tunggal, dia tak guna satu. Sebab satu itu menerima pecahan. Kan Kristian kata la ilaha illallah, Kristian kata la ilaha illallah, lebih kurang kan? Tapi dia ada tiga Tuhan, Trinity. Dia pecah jadi tiga. Satu itu boleh dipecah jadi dua, jadi setengah. Boleh dipecah jadi tiga, jadi sulus, ataupun 1/3. Dipecah jadi 4, jadi suku, rubuk. Pecah jadi 5, khumus, 1/5. Pecah jadi 6, sudus, 1/6, hinggalah kepada subuh dan sebagainya. Satu tu kita boleh pecah. Ilmu matematik kata boleh pecah. Sebab tu dia tak boleh satu. Itu membenarkan apa yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni salah seorang daripada ulama 4 mazhab, dan dia banyak menulis dalam masalah tauhid. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, wallahu wahid, Allah itu wahid, la min tariqil adad, tapi bukan bilangan, bukan satu, sebab satu itu adalah bilangan. Walakin min tariqi annahu la syarikalah, tapi maksud wahid itu tiada sekutu baginya, ataupun Esa tunggal. Bagaimana mereka menggunakan istilah tu? Sebab tu al-wahid diterjemahkan dalam kehidupan kita sebagai tiada dua, ataupun Esa, ataupun tunggal dan sebagainya. Tidak diterjemahkan sebagai satu untuk Allah Ta'ala. Tapi kalau untuk manusia, ya wahid itu satu. Itulah satu-satunya kawan saya, itulah satu-satunya anak saya, itulah satu-satunya isteri saya, contohnya kan. Dan itu juga membawa maksud al-ahad, selepas pada wahid, ahad, al-wahidul ahad, yang mana al-ahad maksudnya la yuqbalul inqisam, tidak menerima pecahan, tidak boleh dipecahkan menjadi 2, 3 dan 4. Jadi wahid dengan ahad ni dia saling berkait rapat di antara keduanya. Wahid bukan dua, ahad tidak menerima pecahan. Tidak menerima pecahan, maka Allah tidak dikaitkan dengan jisim secara mutlak. Sebab tu kata Imam Abu Hanifah tadi, wallahu wahid la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarikalah. Allah itu wahid bukan daripada sudut bilangan, tetapi daripada sudut tiada sekutu baginya. Yang mana Imam Abu Hanifah cuba memberi penekanan kepada masalah orang yang menyandarkan kepada Allah ada pecahan, juzuk-juzuk. Itu yang cuba diterangkan dalam khutbah kita baru-baru ni, ketika mana dia kata golongan yang terakhir daripada 72, golongan musyabbihah, yang mana musyabbihah ni mengatakan Allah bertangan, Allah berkaki, Allah naik turun tangga macam manusia, Allah duduk di atas langit dan bagai lagi dalam tiap khutbah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kata-katanya yang masyhur dia sebut, nahnu la nukaffir ahli al-qiblah al-mustasna minhu al-mujassim. Kita tidak mengkafirkan orang yang sembahyang menghadap kiblat yang sama, selagi mana satu kiblat tidak dikafirkan. Al-mustasna minhu al-mujassim, tapi ada satu yang dikafirkan, ada yang terkecuali daripada itu. Kita tidak mengkafirkan siapa yang sembahyang menghadap kiblat yang sama, terkecuali daripada itu al-mujassim, golongan yang mengatakan Allah itu mempunyai jisim. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebut dalam riwayat yang lain, al-mujassim kafir, orang yang mengatakan Allah itu berjisim kafir. Dan dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah sebutkan, man qala anna Allah jismun mala'a as-samawati wal ard fa huwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Allah adalah jisim yang memenuhi langit dan bumi, maka mereka adalah kafir. Mujassim itu yang duduk dalam teks khutbah baru-baru ni
golongan yang ke-72 yang terakhir sebelum daripada golongan yang ke-73 sebagai musyabbihah. Sebab musyabbihah dan mujassimah ni perkara yang sama. Musyabbihah dia kata Allah sama macam makhluk, mujassim dia kata Allah Ta'ala ada jisim. Jadi mujassim ni secara mutlak kalau tuan-tuan tengok hak kata Allah naik turun langit dan bagai lagi itu, biasanya dia terpengaruh dengan ideologi mujassim ataupun musyabbihah. Satu hari tuan-tuan, tahun 2007 di UAE, Universiti Islam Antarabangsa, diadakan satu seminar. Saya ingat seminar ni saya ada dalam seminar, yang mana seminar ini diketuai oleh Allahyarham Dr. Osman Al-Muhammadi, Datuk Dr. Osman Al-Muhammadi. Mungkin ramai ingat Dr. Osman Al-Muhammadi ni dia buat satu seminar. Masa tu saya masuk dalam seminar, tetapi saya bukan panel lah, kawan-kawan kita di panel. Di antara panel Ustaz Ahmad Hafiz Al-Bakani. Ada hak mari sini kan, saya ingat dia ada kuliah dia di sini. Saya masuk dalam seminar tu sebagai orang kata apa, peserta nak dengar. Seminar tu tajuk dia lebih kurang lah Ahli Sunnah wal Jamaah vs Wahabi. Wahabi ni isu dia sensitif. Saya khutbah di satu tempat belah Ampang. Sebelum ni di akhir khutbah tu saya tambah sikit. Masa tu tambah kat mana? Kat baca doa. Kan kat khutbah kedua dia ada baca doa, ya Allah ya Tuhan kami, kau selamatkanlah kami mengikut ahli sunnah jamaah, jauhkan kami daripada ajaran sesat Qadiani, Syiah. Lepas tu saya sebut Wahabi. Habis khutbah tu habis mayang tak ada nak keluar, dia tahan lah. Tak mari pada mana ajaran yang mana yang mengatakan Wahabi ini sesat. Saya kata ish, banyak kata dia sesat. Dia kata tak pernah ada yang kata Wahabi sesat. Dia marah. Saya nak abang Ustaz, saya bukan Wahabi, tapi saya tak setuju kalau Ustaz baca khutbah tambah pula kata Wahabi sesat. Tak apalah, kita pun tak kata apalah. Tapi kemarin betulannya saya baca khutbah kali tempat yang sama kan, hari Ahad baru ni, hari Jumaat baru ni, yang kebetulannya benteras ajaran Syiah, lepas ajaran sesat. Lepas itu di bawah tu dia ada cerita mengenai golongan yang mengatakan Allah bertangan. Time saya khutbah tu saya terlupa nak baca doa. Saya baca doa hak biasa hak dalam tiap khutbah. Habis mayang saya baca khutbah, doa saya tambah, jauhkan kami daripada ajaran Wahabi. Dia tak sekat pula. Sebab gemaknya hari tu kena ke dia. Orang yang sama kita kenal muka tu, tapi dia tak tanya lah kot, sebab rupanya hari tu keluar tank, walaupun tak sebut Wahabi secara mutlak. Jadi Dr. Osman Al-Muhammadi ni dia buat satu seminar masa tu tahun 2007. Tak Hafiz ada lah tu seminar. Tajuk seminar tu Ahli Sunnah vs Wahabi, lebih kurang macam tu lah. Saya tak apa ingat nama seminar tu. Saya sampai, sebab tu saya duduk di Terengganu, saya datang untuk hadir seminar tu. Saya sampai 2 malam sebelumnya dan sempat dibawa jumpa lah dengan Dr. Osman Muhammadi, minum dengan dia. Lepas itu Dr. Osman Muhammadi dia cerita dekat Ustaz Afi apa semua ni, kita dapat permintaan daripada pihak pentadbiran universiti agar dalam seminar kita ini tidak sebut Wahabi sebab sensitif. Di UAE masa tu dia orang minta untuk batalkan seminar tu. Ada orang naik ke pihak pentadbiran universiti minta batal seminar tu, tapi dia orang kata tak boleh lah, Dr. Osman Al-Muhammadi fellow kehormat Istek UAE, malulah kita batalkan seminar dia, program dia. Jadi teruskan, tapi dia orang minta supaya jangan sebut Wahabi. Cuba bayang tuan-tuan, seminar Ahli Sunnah vs Wahabi tapi tak boleh sebut Wahabi. Jadi Dr. Osman Muhammadi ni dia pesan dekat hak pembentang-bentang ni supaya jangan sebut Wahabi dalam seminar. Dan Dr. Osman Muhammadi ubah seminar, tak baca nak, banner dah naik, okey lah, tapi dia ubah. Masa hari itu dia bahas kan, dia sebut, dia kata di antara ajaran yang sesat adalah musyabbihah ataupun mujassimah. Jadi dia tak sebut, sepatah pun tidak menyebut kalimah Wahabi daripada mula sampai habis seminar.
Jadi dia cerita mengenai mujassimah musyabbihah, mujassimah musyabbihah, mujassimah musyabbihah. Sebab ianya disepakati. Imam Syafi'i pun kata kita tidak mengkafirkan orang sembahyang menghadap kiblat yang sama kecuali mujassimah. Kita cerita mujassimah. Sampai habis seminar. Adalah sesi soal jawab. Saya duduk ada belakang. Depan saya sikit ada seorang budak bangun dekat tangan. Dia pun pergi tanya soalan, pegang mikrofon tanya. Assalamualaikum doktor. Kita telah meminta daripada pihak pentadbiran universiti supaya tidak disebut Wahabi. Jadi maksudnya kenal lah budak ni lah ni. Supaya tidak disebut Wahabi. Tapi tadi doktor sebut. Doktor sebut, dia kata, adakah saya sebut? Lepas itu dia jawab. Dia kata, ya, ketika mana doktor mengatakan mujassimah musyabbihah, Wahabi lah tu. Jadi dia sendiri terasa tau. Kata dia tu mujassimah musyabbihah. Orang gelak lah. Pasal mujassimah dengan musyabbihah ini telah sepakat kesertanya. Jadi dia ni iktiraf diri dia sebagai mujassimah musyabbihah. Tu jadi orang pakai gelak kat dia. Sebab apa? Sebab mujassimah dengan musyabbihah ini dia biasa kata Allah ada di langit, Allah ada tangan, ada muka, ada kaki. Jadi bila kita cerita mujassimah musyabbihah, dia sendiri terasa aku ni mujassimah lah ni. Ni kutuk aku ni. Baik faham tentu. Tapi kita kira ni Al-Wahidul Ahad. Ahad itu bukan jisim kerana Allah tidak menerima pecahan. Al-Wahidul Ahad Al-Awwalul Qadim, yang mana Allah Ta'ala itu bersifat dengan Al-Awwal dan Al-Qadim, nama-namanya. Al-Awwal, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman huwa al-awwal wal akhir. Dia yang pertama. Kalau kita faham awal, pertama lah. Tapi awal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak diitlakkan sebagai pertama. Itu kata kadang-kadang bahasa payah sikit tu. Manakala awal pada Allah diitlakkan sebagai la bidayata liwujudih, tiada permulaan kepada kewujudannya. Tak ada mula pada Allah Ta'ala. Jangan kita sandarkan Allah pernah ada tiada kemudian baru ada. Dulu zaman Nabi SAW ada sahabat-sahabat yang didatangi oleh Iblis. Iblis mari. Masuk waktu lah. Kita bagi laluan kejap untuk azan.
Kita sambung sikit ya. Al-awwal qadim. Al-awwal biasanya kita faham dengan maksud permulaan, mula-mula. Manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Kalau tengok daripada hadis, makhluk yang pertama adalah air. Jadi sebelum pada air ada lagi, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah wujud. Dan air walaupun dia yang pertama daripada makhluk, dia ada permulaan. Dia ada mula bila mana dijadikan. Jadi awal pada Allah difahami daripada kalangan ulama ni maksudnya tiada permulaan, tak ada mula. Pernah berlaku zaman Nabi SAW di mana Iblis datang kepada sahabat-sahabat. Iblis tanya, siapa yang menjadikan malaikat? Sahabat jawab Allah. Siapa yang menjadikan dinding? Allah. Macam-macam lah tanya, siapa yang menjadikan manusia, siapa yang menjadikan binatang dan sebagainya. Akhirnya Iblis tanya kepada sahabat-sahabat ni, siapa yang menjadikan Allah? Ini jawapan ni kepada orang hak sekarang. Sekarang ada tanya kan, ada yang mempertikaikan siapa yang menjadikan Tuhan, iaitu Siti Kasim. Siti Kasim tanya baru ni kan, siapa yang menjadikan Tuhan kalau dia menjadikan kesemuanya. Dan Siti Kasim ni kita tak tahu status dia. Dia Islam ke bukan Islam ke? Ada orang kata oh murtad. Sebenarnya tuan-tuan, saya tanya dekat pihak pentadbiran. Kalau saya pergi, dia orang akan tanya saya. Kebanyakan tempat dia akan tanya, Ustaz orang Jawi kan? Ya, saya orang Jawi. Apa tindakan Jawi dalam mencegah Siti Kasim? Saya pun pening nak jawab. Bukan kita bahagian penguatkuasa. Lain kali saya tanyalah bahagian penguatkuasa baru-baru ni. Mereka kata sampai sekarang kita tak dapat lagi status Siti Kasim. Itu kita tak tindak lagi. Kita tengah tunggu status dia. Kalau status dia Islam, dia cakap macam tu, maka kita boleh sabitkan dia buat kepada mahkamah syariah. Tapi kalau dia bukan Islam, nak sabit macam mana? Macam orang yang bukan Islam cakap mengenai Tuhan lah. Mbak Siti Kasim ni nama ya. Bila mereka cek, dia ni orang asli. Orang asli Bumiputera. Biasa orang yang nama macam orang Melayu pun belum buat lama. Kan? Dia pun tengah cari status dia betul. Kalau status dia Islam, dia boleh disabitkan dibawa ke mahkamah syariah. Tapi kalau dia bukan Islam, tak boleh nak kata apa nama yang sama dengan orang Islam. Sebab tu tak ambil tindakan ni. Yang tu ya saya berhenti takat tu. Sebab takat tu ya saya tahu daripada bahagian penguatkuasaan. Kenapa Siti Kasim belum ditangkap sampai sekarang? Bila dia hina Tuhan, bila dia hina Nabi Muhammad, bila dia hina hak lain lagi dah. Kok dia cuma dia ni rupa-rupanya bukan Islam, tapi dia provoke orang Islam, dia buat kata dia Islam yang maki Islam. Jadi patut kita dapat status dia dulu. Kalau tidak kita tangkap lagi, kalingan kita boleh kena dakwa. Orang yang biasa terlibat macam tu Jadi kita tak tahu benda ni. Pasal Siti Kasim ni pun cerdik juga. Sepanjang yang dia keluarkan, dia lawyer kan. Semua kenyataan dia keluar. Kadang-kadang sempadan atas negeri, kadang-kadang negeri yang tidak ada akta bersangkutan dengan perkara itu. Macam Kasim Ahmad dulu. Dia keluar kenyataan di KL, tiba-tiba dia ditangkap di Kedah. Kita terpaksa lepas sebab akta di Kedah tidak ada peruntukan untuk tangkap dia. Yang ada cuma di KL. Tapi orang tangkap di Kedah, tangkap di rumah dia, tak kena. Kalau masa dia duduk di KL, tangkap baru lepas. Itu cerita Kasim Ahmad punya cerita. Jadi kena tunggu. Takut kalau tidak kita kena saman balik. Itu ya takat yang saya tahu daripada pihak penguatkuasa. Okay, jadi tentang kita kembali pada kisah kita. Jadi sahabat Iblis tanya, siapa yang menjadikan Allah? Sahabat tak tahu nak jawab. Pergi tanya Nabi. Nabi kata, yang tanya kepada kamu tu Iblis. Sebab dia nak menimbulkan kecelaruan. Dan jangan jawab, benda tu tak perlu jawab. Tapi kalau nak jawab juga, jawablah amantu billahi wa rasulih. Aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Jadi itu saya cerita siapa yang menjadikan Allah. Jangan pula Allah Ta'ala menjadikan zatnya sendiri. Ataupun jangan pula manalah tahu kot Allah Ta'ala jadi sendiri kot. Tak boleh lah. Sebab bila jadi sendiri, maksudnya dulu tak ada, kemudian jadi ada. Lepas tu Nabi kata soalan tu nak menimbulkan keraguan supaya kita berfikir bahawasanya dulu pernah Allah Ta'ala tak wujud, kemudian dia jadi wujud. Bila wujud daripada tiada kepada ada, itu masuk kepada makhluk. No?
Itu yang kadang-kadang timbul isu wahdatul wujud dan sebagainya ni, dia orang pening. Ada tok guru kata wahdatul wujud ini adalah benar, jalan ahli sunnah wal jamaah. Ada tok guru kata tak, wahdatul wujud ini tidak betul. Tok guru dua-dua ni nak pilih mana satu ni. Wahdatul wujud dulu ulama faham lain, hak baru faham lain. Pagi tadi saya di Taman Tun, saya cerita pak wahdatul wujud ni. Ada ulama faham macam ni, ada ulama faham macam ni. Lepas tu dia kata, ada ustaz, ada seorang ni dia kata tak bukan, tak betul tu, dia faham satu je. Itu kata pada konsep pada hari ni. Hari ni orang faham satu wahdatul wujud, iaitu kebanyakannya lah. Ada boleh jadi ada yang memahami daripada sudut konsep lemah. Wahdatul wujud dia kata satu pada kewujudan. Semua yang wujud adalah Allah Ta'ala. Yang mana mereka gunakan istilah la mawjud illallah. Tiada yang wujud melainkan ianya Allah. Maka dia orang kata kalau manusia wujud maka manusia juga adalah Allah. Binatang wujud, binatang pun Allah. Dinding wujud, dinding pun Allah. Malaikat wujud, malaikat pun Allah. No? Hak ni memang sesat. Jelas lah. Pasal hari ni orang faham macam ni. Tapi tok guru dulu faham lain. Waktu wujud ni, tok guru dulu faham. Di antara orang yang selalu disandarkan dengan wahdatul wujud adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi kan timbul isu. Ibnu Arabi kata man qala bil hulul fadinuhu ma'lul. Barang siapa yang bercakap mengenai hulul maka agamanya sesat. Hulul ni wahdatul wujud lah, lebih kurang kaedah tu. Tapi Ibnu Arabi dia sandar wujud tu ada, wahdatul wujud tu kepada dia, tapi dia tidak mengatakan macam mana yang dikatakan oleh orang pada hari ini yang memahami konsep wahdatul wujud pada hari ini. Jadi dia orang kata tadi tu, kau ni faham macam ni, itu konsep orang sekarang faham. Tok guru dulu faham lain. Bila mana mereka sebut la khaliq illa billah, dia mula mari dengan la khaliq illa billah, la mawjud illallah tu. La khaliq illa billah, tiada yang mencipta melainkan Allah Ta'ala. La mawjud illallah, tiada yang wujud melainkan ianya Allah. Istilah tu dulu, istilah tu sering digunakan pakai oleh ulama-ulama terdahulu. Ulama dulu wahdatul wujud juga. Dia bila dia tengok dinding dia kata Allah, dia kata Allah, Allah, manusia pun Allah, kambing pun jadi Allah habis. Tapi dia tak faham kata manusia tu Allah dah. Dia faham, dia melihat kepada penciptaan tu, dia kata la khaliq illa billah, tu tiada mencipta melainkan Allah. Jadi bila dia tengok manusia, ini diciptakan oleh Allah. Bila dia tengok kambing, ini diciptakan oleh Allah. Hatta kepada masjid, dinding masjid, ini diciptakan oleh Allah. Orang hak bina masjid kalau lah ni dia kata apa? Aku Allah sebab aku cipta masjid. Bahasa lah ni. Bahasa dulu bila dia kata masjid diciptakan oleh Allah, hakikat penciptaan masjid, tu cerita hakikat tu, penciptaan masjid tu oleh Allah, di mana Allah memberi ilham kepada manusia untuk mencipta masjid, dan Allah menyediakan bahan-bahan yang digunakan untuk mencipta masjid. Batu ada Allah Ta'ala cipta. Jadi bila kata tiada yang mencipta melainkan Allah, maksudnya cipta yang sebenar-benar cipta. Dah tu manusia hak cipta. Manusia hak cipta itu dia cipta macam mana? Kerana Allah Ta'ala ilhamkan kepadanya, kerana kuasa yang dia ada kekuatan dia dalam mencipta. Kalau tidak, kalau orang yang faham dengan konsep itu benar, tapi hak masalah dia kebanyakan pada hari ini dia faham konsep baru. La khaliq illa billah, tiada yang mencipta melainkan Allah. Jadi orang yang mula-mula cipta kereta Iris, untuk makluman tuan-tuan semua, adalah saya, maka saya adalah Allah. Itu dia sesat. Itu yang masalah dia. Macam juga dulu orang tua-tua faham macam mana. Tuan-tuan, kita kata dekat anak-anak kita ataupun ayah-ayah kita kepada kita dulu satu ketika, dia kata apa? Jangan bohong, Allah ada di mana-mana. Tapi kita faham tak? Allah tahu kalau kamu bohong. Kalau sekarang kita kata ke anak kita, jangan bohong, Allah ada di mana-mana. Apa buat anak kita? Anak kita masuk dalam bilik, tengok buah hati, tak nampak pun Allah. Buka pintu, tak nampak pun Allah. Masuk dalam tandas, tak nampak pun Allah. Sebab dia faham Allah ada semua tempat. Sebab tu istilah Allah ada di mana-mana tidak relevan untuk penggunaan pada hari ini. Dia relevan untuk penggunaan satu ketika dahulu. Macam tu juga dengan la mawjud illallah, la khaliq illa billah dan bagainya lagi. Tapi walau bagaimanapun ada di kalangan ilmuwan, tok-tok guru yang masih memahami dengan bahasa yang lama. Sebab tu orang tanya kepada Al-Fadhil
Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang Al-Fatani. Dia kata wahdatul wujud ini adalah salah satu daripada jalan ahli sunnah wal jamaah. Ada pula tanya kepada orang lain, ada Tok Guru pula dia kata tak, wahdatul wujud ini adalah sesat. Jadi hak mana satu ni? Saya dengar daripada huraian oleh Baba Li Sekam, Baba Ghazali Haji Ahmad Sekam Al-Fatani. Saya ingat dia ada kuliah di sini. Kalau tak silap saya pernah tengok dia punya banner. Baba Ghazali Haji Ahmad satu ketika disoal kepadanya di masjid wilayah dalam konsep ni, dia cerita kedua-duanya. Jadi itu kita di situ kita nampak dulu ulama faham macam lain, ulama sekarang faham macam lain. Tuan-tuan boleh buka dalam pengajian kitab Aqidatun Najid oleh Baba Ghazali Haji Ahmad di masjid wilayah. Dalam tu dia ada cerita mengenai konsep wahdatul wujud. Kenapa ada masa boleh, ada masa tak boleh. Jadi sesat lagi menyesat. Sebab kita kalau kita pegang dengan konsep orang baru, sebab saya pun duduk di universiti, bila kita masuk silibus universiti kata wahdatul wujud adalah sesat. Memang betul kita belajar dulu sesat. Jadi bila saya sebut pagi tadi di masjid Taman Tun, dia orang pun okey lah. Tapi bila saya keluar, bila tengah sarapan, dia orang kata ada orang yang kata komen, Ustaz, ada orang komen kata yang Ustaz kata tu fakta tak betul. Kan saya kata sebab tu dia tak tengok habis. Dia lihat pada pengajian dia di universiti. Bila dia tengok pada pengajian di universiti, dia nampak konsep wahdatul wujud hak sekarang. Hak faham bahawasanya Allah itu masuk dalam diri insan. Memanglah sesat lagi menyesatkan yang tu. Dia ada dua time yang berbeza yang perlu kita fahami ya. Jadi itu maksud al-awwal maksudnya la bidayata liwujudi. Iblis dia nak kacau sahabat ketika itu pemikiran supaya sahabat mengatakan Allah dulu tak wujud, kemudian jadi ada. Jadi bila daripada tidak wujud ataupun dia menjadikan zatnya sendiri ke apa, bila dia mengatakan Allah menjadikan zatnya sendiri, maka tawahama akan sampai satu pemikiran bahawasanya dulu Allah tak wujud, kemudian jadi ada. Sama ada dia menjadikan sendiri ke, terjadikan sendiri ke, maka ketika itu dia tidak layak menjadi Tuhan, kerana Tuhan adalah azali, tiada permulaan kepada kewujudannya. Itu ya dia nak bagi sesat kita. Jadi sekarang Siti Kasim bawa benda yang sama. Dah kata Tuhan yang menjadikan semua, setiap satu Allah yang menjadikan setiap satu. Siapa menjadikan Allah? Ayat Siti Kasim. Soalan itu adalah soalan murtad. Tapi kita tak tahulah nak kata dia murtad ke tak. Takut-takut dia memang bukan Islam. Nak kata dia murtad macam mana? Sebab dia bukan Islam. Sebab murtad itu adalah terkeluar pada Islam. Istilah murtad ar-riddah hiya qat'ul Islam. Murtad terputusnya seorang daripada Islam. Kalau dia bukan Islam, kita nak kata dia murtad macam mana? No. Al-awwal al-qadim. Begitu juga dengan al-qadim, yang mana qadim maksudnya la bidayata liwujudih, tidak ditimpa kepadanya permulaan, tak ada mula kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar tu dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung kembali di lain masa. Mana-mana yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk juga datangnya daripada Allah dengan asbab daripada kelemahan diri. Mana-mana yang menyinggung hati dan rasa tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon ampun dan maaf. Sekadar dulu sama-sama kita bertahlil kalimah la ilaha illallah, mengambil keberkatan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kalimah yang aku dan nabi-nabi sebelumku sebutkan adalah kalimah la ilaha illallah. Mengambil keberkatan daripada hadis tadi, sama-sama kita bertahlil kalimah la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul As. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanaka wa bihamdika asyhadu. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam.